السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Jadi minggu lepas ataupun sebelum daripada ni kita baca bab berkait dengan muamalat ataupun jual beli. Cuma malam ni kita nak baca bab lain malam ni. Kita tak sambung bab hak sebelum daripada ni. Malam ni kita nak baca hadis yang berkait dengan ibadat korban. Jadi boleh tengok dalam kitab Bulughul Maram hadis 1390. Dia ada tulis Babul Adahi. Hadis 1390 belakang dah. Bab yang berkait dengan ibadat korban. Baik. Jadi nombor hadis yang ambil ni 1390, mungkin nuskhah berbezalah. Mungkin ada orang tak sampai pun 1390, ada orang lebih daripada 1390 hadis. Baik. Sebab benda kita memilih baca bab ni kerana kita melihat tidak lama dah kita nak buat korban, nak masuk dah hari raya haji, yang mana biasanya di tempat kita ada orang buat korban. Maka penting juga kita bincang ibadat korban tersebut daripada kitab Bulughul Maram. Baik. Katanya Babul Adahi, bab pada menyatakan, pada membincangkan tentang binatang-binatang korban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshayn amlahayn aqranayn wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berkorban dengan menyembelih 2 ekor kambing kibas yang putih lagi bertanduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah dan bertakbir. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kaki baginda di atas perutnya. Dalam teks lain disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelihkan keduanya dengan tangannya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut teks lain disebutkan kedua-duanya gemuk. Menurut Abu Awanah dalam kitab sahihnya disebutkan kedua-duanya mahal harganya. Menurut teks lain daripada Imam Muslim menyebutkan dan baginda mengucapkan bismillah wallahu akbar dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Anas bin Malik menceritakan bahawasanya dia pernah menyaksikan ibadat korban
yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah menyaksi ibadat korban yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok daripada lafaz hadis disebut kana yudahi. Perkataan kana yudahi, zahirnya perkara ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berterusan. Maksudnya Rasulullah buat begini selalu. Ini hak yang sentiasa dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka daripada hadis ini kata ulama rahimahumullah subhanahu wa taala jami'an, ulama fiqh secara khususnya disebut dalam kitab-kitab fiqh, tak kira fiqh mana pun, bahawasanya ibadat korban disyariatkan. Antara dalil pensyariatan ibadat korban adalah hadis ini. Hadis ini menjadi dalil pensyariatan ibadat korban. Kerana ibadat korban sentiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pensyariatan korban juga berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran. Ini hadis. Dia pensyariatan sesuatu hukum, dia ada dalilnya. Ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada hadis, ijma' ulama. Jadi hadis ini menjadi dalil kepada pensyariatan ibadat korban. Dan pensyariatan ibadat korban juga dalilnya adalah daripada Al-Quranul Karim. Antara ayat yang menyebut tentang pensyariatan ibadat korban adalah ayat yang biasa kita dengar lah, dan hamba yakinlah ahli jemaah kita pakai ingat belaka ayat ni. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, maka hendaklah sembahyang olehmu untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Sebahagian daripada ulama tafsir menafsirkan maksud sembelih di sini adalah sembelih ibadat korban. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat korban adalah suatu perkara yang disyariatkan di dalam agama kita. Suatu yang dituntut. Cuma tuntutan melaksanakan ibadat korban, adakah tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat? Oh, ni ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama mereka berpandangan bahawasanya tuntutan melaksanakan ibadat korban, hukum dia adalah sunnah, bukanlah wajib. Hukum dia adalah sunnah, bukanlah wajib. Kerana benda? Kerana di sana ada beberapa dalil. Antaranya adalah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'a aw kama qala." Maksudnya apabila masuk dah bulan Zulhijjah, sedangkan seorang di kalangan kamu ingin melaksanakan ibadat korban, maka jangan sekali-kali dia menghilangkan kukunya dan bulu-bulunya. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apabila masuk bulan Zulhijjah sedangkan seorang di kalangan kamu berkeinginan untuk melaksanakan ibadat korban. Jadi Rasul sebut berkeinginan. Perkataan ingin ini ia memberi maksud bahawasanya ibadat korban bukanlah benda yang wajib. Kerana benda yang wajib dia tidak akan diserahkan kepada keinginan kita. Benda yang wajib kita ingin buat ke tidak ingin buat ke, tetap kita kena buat. Jadi kalaulah suatu tuntutan itu diserahkan kepada keinginan kita, maka ia bermakna bukanlah tuntutan yang wajib. Jadi majoriti ulama mengatakan sunnah melakukan ibadat korban. Baik. Seterusnya dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan bahawasanya Rasulullah buat korban dengan 2 ekor kabsyain. Dia perkataan kabsyain maksudnya adalah 2 ekor kibash. Cuma dia terjemuh 2 ekor kambing kibash. Dia sebenarnya kibash, dia bukan dalam kategori kambing. Dia kita ada kambing, lepas tu ada biri-biri. Dia kibash ni dia jenis biri-biri. Baik. Jadi sebab itulah ulama
ketika meletak aturan ibadat korban hak mana hak yang lebih afdal, binatang korban hak yang kita nak buat, dia kata hak yang pertama unta. Hak tu paling afdal sekali, unta seorang lah, seorang kita buat seorang unta. Kita seorang kita sembelih seekor unta. Sebab mana? Sebab daging lebih banyak. Maka apabila daging lebih banyak, maka lebih ramai lagi orang hak yang dapat mengambil manfaat daripada daging tersebut. Yang kedua seekor lembu. Okey, yang pertama seekor unta, yang kedua seekor lembu. Yang ketiganya adalah seekor biri-biri ataupun kibash. Lepas tu yang keempat barulah turun kepada seekor kambing. Yang kelimanya adalah perkongsian daripada seekor unta. Yang keenam perkongsian daripada seekor lembu. Perkongsian ni maksud seekor lembu kita masuk sebahagian. Itu maksud perkongsian. Jadi susunan dia adalah kambing dengan biri-biri, lebih afdal biri-biri. Kerana benda? Kerana biri-birilah hak yang sentiasa dilakukan korban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang mana dalam hadis ini menyebut biri-biri ataupun dua ekor kibash yang putih kedua-duanya. Warna dia putih. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebut warna putih. Maka ulama fiqh ketika mengkaji hadis ini menyebut bahawasanya apa hak yang disebut oleh Anas bin Malik tentang sifat kepada binatang korban yang dilakukan oleh Rasulullah, ia bukan saja-saja. Bukan kita boleh mengeluarkan hukum. Apakah hukum yang kita dapat keluar daripada sifat yang disebut oleh Anas bin Malik adalah hak yang paling afdal binatang korban itu adalah berwarna putih. Jadi andai kata kita ada pilihan untuk memilih warna binatang, ada pilihan lah. Kalau tak ada pilihan nak buat warna, ni bagi orang yang ada pilihan. Ada warna putih, ada warna koko, ada warna hitam. Maka pilihlah warna putih kerana warna putih adalah warna bagi binatang korban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang kerap kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ekor kibash yang berwarna putih yang bertanduk kedua-duanya. Dia ada jenis kambing ataupun ada jenis biri-biri, sama juga ada jenis lembu yang tidak ada tanduk dan ada hak yang mempunyai tanduk. Maka mana hak yang lebih afdal? Kambing ataupun biri-biri yang bertanduk dengan tidak bertanduk, lebih afdal yang bertanduk. Jadi kalau kita ada pilihan, ada hak ada tanduk, ada hak tak ada tanduk, sama je, tubuh besar sama apa semua sekali, okey pilih hak yang ada tanduk. Baik, hak tu lebih afdal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat korban ni, disebut di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap bismillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Rasul mengucap bismillah, Rasul bertakbir ketika proses penyembelihan ibadat korban. Dalam riwayat Muslim dia menyebut Rasul kata bismillah wallahu akbar. Ni hak yang Rasul baca. Bismillah wallahu akbar. Maka sunat orang yang nak menyembelih binatang korban, ketika nak sembelih binatang korban tu, dia baca perkataan bismillah wallahu akbar. Kerana ini adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah wallahu akbar. Sunat kita baca gitu masa kita nak sembelih. Baik. Dia kadang-kadang bab bacaan ni perlu juga kita kena bincang. Sebab kadang-kadang masyarakat kita ni ada bacaan-bacaan hak yang ditambah yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekiranya bacaan tu tidak bermasalah, bolehlah, tak ada masalah lah nak baca pun. Tapi kalau nak baca sekalipun, janganlah dia qasakkan ia ada tuntutan daripada agama. Nah, cuma kita hak yang nak kabosa lagi, tapi kalau dia melibatkan binatang, kita ada kena kabosa lagi. Kalau kita baca panjang-panjang sangat menyebabkan binatang nak sembelih tak ni merana. 10 minit bagian baca saja. Takbir lagi dak tahbih takbir 3 kali lagi tu dak berhenti belalok mata lembu. Kita katakan lembu dah lah ikat pak kaki tok kayu lagi. Lepas tu lembu sampai ke belalok mata tegang ke benda tali. Contoh kita katakan duk takbir sampai ke habis 3 kali, lepas tu orang hak nak sembelih macam-macam doanya baca. Hak tu sebenarnya bukan perkara yang dituntut oleh agama. Perbuatan tu sebenarnya perbuatan yang salah. Apa salah? Salah kat mana? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang lain, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila musembelih, mungkin elokkan cara penyembelihan. Wal yurih
wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Hendaklah seorang di kalangan kamu menajangkan mata pisaunya dan hendaklah tenangkan binatang sembelihangnya. Jadi kalau duk ikat sampai ke 10 minit belalok mata kawang ni, dan ada setengah tu sampai ke mampu binatang. Tahu dah, ada setengah sampai ke mampu binatang. Ini ada siapa, ada malang tadi orang kambur-kambur, dia kata ada sampai ke kejong ke binatang korban, dak nak boleh mampu dulu binatang. Nak mampu ni dia mesti kena sakit. Jadi perkara tersebut adalah perkara hak yang salah sebenarnya. Jadi kalau nak baca, okey, baca benda hak yang dituntut sahaja, jangan sampai ke panjang berjenggong baca. Takbir sampai ke dah habis 3 kali, siap dengan belagu pula, perebah dah binatang. Hak tu sebenarnya adalah benda hak yang menyalahi. Bukan takbir 3 kali tu maksudnya takbir gaya. Kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu tak ada masalah. Takbir gaya panjang jenggong, lagi dah habis 3 kali, siap dengan belagu, ramai-ramai pula, sampai ke 10 minit baru boleh sembelih. Itu sebenarnya bukanlah benda yang dituntut oleh syarak. Bukan benda yang dilarang kerana menyeksa binatang. Itu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahu benda ke hak yang sunat kita baca. Benda hak yang sunat kita baca bismillah wallahu akbar, berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ni hak yang Rasul baca. Okey, baca bismillah wallahu akbar. Patut ada lagi bacaan sikit-sikit lagi, lepas daripada ni kita akan bincang daripada hadis-hadis yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing tersebut, okey, bagaimana cara kedudukan Rasulullah? Apa yang disebut di sini adalah Rasul meletakkan satu kakinya. Rasul letak satu kaki dia di atas sifahihima. Dalam terjemahan dia kata di atas perut, tapi sebenarnya sifah ni bukan perut. Rasul letak di atas permukaan tekak ni. Rasul meletakkan di atas permukaan tekak. Maksud dia permukaan tekak, okey, gini. Kita buat contoh. Katakanlah ni kambing. Okey, ni sebelah kepala kambing. Ni sebelah kepala kambing. Dia sekarang ni, dia dalam kita menyembelih binatang, sunat kita hadapkan kepada kiblat. Okey, kita perebah kambing. Lambung dia, lambung hak sebelah kiri duduk bawah, lambung sebelah atas duduk atas. Okey, boleh faham? Silap. Lambung sebelah kiri duduk bawah, lambung sebelah kanan duduk atas. Jadi bermakna kepala kambing berada sebelah kiri. Nampak? Nak tunjuk tak boleh, nak naik kambing atas masjid tak boleh. Jadi sekarang ni sunat kita hadap kepada kiblat. Jadi kita iringkan kambing, kepala sebelah kiri, okey, boleh faham? Kepala sebelah kiri, dada dia hadap kepada kiblat. Ini hak sunat. Jadi apabila kita iringkan kambing sebelah kiri, dada ke kiblat, jadi bermakna dia lambung dia, rusuk dia sebelah kiri berada di bawah, rusuk dia sebelah atas berada sebelah kanan berada di atas. Nampak tak kan? Okey, bagaimana cara Rasulullah buat? Rasulullah jijak dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jijak dengan kaki, satu kaki di atas tekak dia ni. Untuk mengelak dari, untuk tak mui gerak. Kita nak sembelih tak boleh nak gerak. Gerak gebah tuan melih. Gerak gelepar. Duk melih tapi tiba lembu gelepar. Gebah, tengok ada video orang tu kan. Gebah pas ke depan. Okey, jadi nak kemah saat itu Rasul jijak dengan kaki dia di atas tekak dekat dengan muka dia. Tekak dekat dengan muka Rasul jijak dengan satu kaki. Manakala tangan kiri pegang kepala. Kaki jigok tekak, lepas tu sembelih dengan tangan kanan. Itu hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Masa sembelih baca, sebelum masa nak sembelih saat itu baca bismillah wallahu akbar. Baik. Dan ada riwayat yang lain menyebut Rasulullah sembelih dengan tangannya sendiri. Maka daripada hadis ini kata ulama, yang paling afdal orang yang buat korban saat itu sembelih sendiri. Hak paling afdal orang buat korban sembelih sendiri. Jadi kalau kita buat korban kambing ke ataupun kita buat korban lembu ke, paling afdal kita melih diri. Dah nak melih dak pandai. Dia masalah dak pandai ni, kita nak wi pandai. Dak pandai nak wi pandai warna belajar. Kita cara dia. Kalau dak pandai, dak belajar, siapa akan mati dak pandai? Dak pandai nak melih. Dah belajar lah. Pandai melih. Dah nak belajar siapa? Orang ramai orang pandai melih belajar. Boleh belajar sangat. Berlambak orang yang pandai melih boleh kita belajar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh belajar melih, tapi kalau kita nak belajar melih, kita kena belajar start daripada kecil dulu. Dak belajar melekang hak jenis perut berani, hak tu tak ada masalah, bahan kubal lalu pun tak apa jenis perut berani.
mai perut getar, nak bahang lembu dah. Nanti dulu ambil belajar. Ayam hok muda-muda dulu. Lepas tu itik dulu. Jadi kalau nak buat rebang tahun ni, contoh nak melih diri tahun ni, jadi beli dulu ayam 5 ekor, melih ayam dulu. Lepas tu melih itik pula. Cari kambing anak-anak dulu, melih dulu. Tak ada nak makan, ajak kita pakat makan. Awak mari masjid kita pakat makan. Jadi anak-anak, lepas tu hop besar sikit. Lepas tu kambing hop besar sikit. Lepas tu sebelum raya kan, dah nak belajar kan. Apa habis biti sikit boleh pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi comel melih sendiri. Melekang bagi orang yang ada keuzuran. Sebab dia bukan semua orang mampu melih, ada orang tak ada masalah boleh, tapi kau dak ditengok darah. Jadi kalau tengok darah rebah dia, tak dang nak lembu nak mampu dia dulu rebah. Jadi takut begitu jadi. Sebab ada orang mabuk darah kan. Okey, tu tak apa. Hak tu lebih afdal. Kalau ada keuzuran gitu tak ada masalah, dia wakil kepada orang lain untuk sembelih binatang tersebut. Comel sembelih sendiri. Hak tu hak yang comel. Melainkan apabila orang saat itu tidak pandai sembelih ataupun ada keuzuran tertentu. Baik. Di sembelih ni adakah disyaratkan orang lelaki? Tidak disyaratkan orang lelaki. Orang puang boleh melih. Jadi orang puang kata tahun ni hamba nak sembelih diri, kambing rebang hamba. Boleh pakat puak-puak dia. Kerja ramai-ramai puak-puak dia. Boleh, tak ada masalah. Bahkan di sana ada hadis yang disebut ataupun ada hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih ini secara ta'liq. Maksud Imam Bukhari tidak menyebut permulaan sanad. Tetapi Imam Bukhari riwayat dengan sirah jazam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab kita ni, dia cuba mencari sanad hadis tersebut, ternyata dia kata dia jumpa dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karangan Imam Hakim An-Naisaburi dengan sanad yang bagus. Yang mana Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suruh anak-anak perempuan dia sembelih sendiri binatang-binatang korban mereka. Baik. Abu Musa Al-Asy'ari dia suruh anak-anak puang dia pakat melih diri binatang korban. Bagus juga ajar lagu tu. Nampak menakut sangat melih diri. Tapi kalau suruh orang puan melih lembu takut tak boleh nak makan. Kita duk tunggu-tunggu juga duduk koyak bawang dapur, lelaki duk tunggu dapur suruh orang puan melih lembu. Asal dak siap lagi takut begitu kau. Jadi biarlah suruh orang lelaki lah. Kalau payah sangat kau. Tapi nak kata nak kabarnya kalau orang puang melih tak ada masalah, boleh je. Cuma afdal orang lelaki lah berkait dengan masalah melih apa semua sekali, baik suruh orang lelaki. Baik. Dalam hadis ni Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebut ada lafaz hadis menyebut saminain. Maksudnya saminain, gemuk kedua-dua binatang tersebut. Maka kata ulama lagu mana? Paling afdal kita sembelih binatang gemuk. Kerana korban ni adalah syiar kepada agama Allah. Syiar ni maksudnya tanda kepada agama Allah. Maka menjadikan syiar Allah suatu yang besar itu dituntut. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah lahir daripada ketakwaan yang ada dalam hati. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila mereka membeli binatang korban, maka mereka akan menggemukkan binatang tersebut sebelum daripada proses penyembelihannya. Menggemukkan binatang korban hukum dia adalah disunatkan. Sebagaimana hadis Nabi, hadis yang menyebut bahawasanya binatang korban Rasulullah adalah gemuk. Dalam kitab fiqh sebut, kalau sekiranya kita contohlah, kita buat contoh. Dalam kitab fiqh tidak sebut gini, ni kita contoh je. Dalam kitab fiqh disebut contohnya begini. Kalau kita ada piti 1,500, adalah kambing seekor 1,500 tu besar. Tapi dalam masa yang sama 1,500 tu ada 2 ekor kambing hok kecil. Maksudnya mana lebih afdal ataupun mana lebih afdal di antara kita beli 1,500 seekor kambing dengan 1,500 2 ekor kambing. Kalau seekor kambing hok 1,500 besar gemuk, hok 2 ekor saat ni tu 1,500 kecil lah. Tak sebesar. Mana lebih afdal? Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, ni disebut secara jelas dalam beberapa kitab, antaranya kitab Mughnil Muhtaj oleh Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, adalah lebih afdal seekor kambing hok yang gemuk. Kerana tuntutan sembelih hok yang gemuk saat itu adalah disebut secara jelas di dalam hadis. Tengok, saminain.
hak gemuk kedua-duanya. Ada riwayat yang lain menyebut thaminain dengan tha, maksudnya yang maha kedua-duanya. Maksudnya mana hak yang lebih comel, kita ambil kambing hak murah dengan kambing hak mahal, lebih comel kambing hak mahal, hak lebih comel. Sebab benda hak yang kita nak mempersembahkan kepada Allah lebih comel, benda tu mahal. Tapi mahal ni bukan mahal sebab baka, mahal kerana besar dia tu. Mahal kerana besar. Kadang-kadang mahal kerana baka, tuang kecil aja, tapi kih kerana baka tu jadi mahal. Kambing hak ni besar tapi oleh kerana baka dia apa nak comel mana, murah. Dia bukan mahal kerana baka, tapi mahal kerana besar. Baik. Seterusnya katanya, walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha amara bikabshin aqran yata'u fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad liyudahhi bih faqal ishhadil mudyah thumma akhadhaha fa'adja'ahu ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. Menurut riwayat Muslim disebutkan melalui Aisyah radhiyallahu anha yang telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar didatangkan kepadanya, Rasul memerintahkan supaya orang awak mari kepada dia kambing Rasulullah lah, ataupun biri-biri Rasulullah ataupun kibas Rasulullah, didatangkan kepadanya seekor kambing kibas yang bertanduk, kakinya berbulu hitam, kan? Bukan kaki berbulu hitam, kaki berwarna hitam. Lepas tu perut berbulu hitam, tulis berbulu hitam, berwarna hitam, dan matanya berwarna hitam. Tapi oleh kerana hitam saat itu nampak pada bulu, jadi lalu tu dia kata kaki berbulu hitam, perut berbulu hitam. Tapi sebenarnya hak yang hitam ni bukan setakat di bulu, bahkan kulit pun warna pun jadi sama juga. Baik. Perutnya warna hitam, matanya warna hitam untuk dikorbankan. Maksud dia ada kibas, hak yang dia jenis ada binatang kibas ataupun bigi-bigi. Dia mata dia warna hitam. Okey, tubuh dia putih, mata dia hitam, kaki dia hitam, perut dia hitam. Okey, itu maksud dia. Baik. Ni hak yang dimaksudkan. Hak yang dimaksudkan dalam hadis. Katanya, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambilkanlah pisau itu. Baginda bersabdakan lagi, asahlah pisaunya dengan batu. Jadi Rasulullah suruh asah dulu pisau saat itu supaya tajam. Jadi kita nak korban ni, kita kena cari pisau tajam lah. Jangan pisau tupu. Dok cakap nak rorok Dok cakap nak irih Dok butuh-butuh juga. Tu nyanyi ke binatang. Pisau tajam belambok le ni. 100 lebih je pisau tajam belambok le ni, pisau tajam. Baik. Tak perlu tepa-tepa. Pakai beli dalam Shopee je. Apa tak jual pisau, cuma kita biasa beli dalam Shopee tu. Baik, belambok. Benda pisau. Jadi belilah pisau tajam. Ni pisau hak zaman bila, hak zaman Jepun baru waktu beg nak meleh. Tu mulalah irih dak nak irih dak eluk, nyanyi ke binatang. Tak payahlah pakai pisau hak lama-lama tu, cari pisau hak baru-baru tu. Beli boleh meleh lalu dak perlu asah-asah dah. Bos 10 ekor tu dak perlu asah. Kau dak bahang, kalau dak bahang dia dak bahang batu. Kalau bahan batu, bahan tulang, mungkinlah kita kata benda kena asah. Baik. Jadi hak tu hak yang dituntut sebenarnya. Kita kena tajamkan mata pisau. Lalu Aisyah melakukan apa yang diperintahkan dan menyerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menerimanya. Lalu tu Rasulullah membaringkan kambing kibas untuk dikorbankan, seraya Rasulullah mengucapkan dengan nama Allah. Rasulullah baca bismillah. Lepas tu Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah daripada Muhammad dan terimalah daripada keluarga Muhammad. Terimalah daripada umat Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Maka kata ulama, berpandukan kepada hadis ini, ketika kita sembelih binatang korban saat itu, kita doa, baca doa ni. Allahumma taqabbal minni, ataupun taqabbal, ya Allah,
Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah daripada aku. Baca gitu. Terimalah daripada aku. Baik. Jadi kalau kita korban untuk orang lain, maksud dia korban untuk orang lain, kadang-kadang orang minta kita sembelih. Sebagai contoh, kita baca doa, Allahumma taqabbal untuk si fulan. Ya Allah, payah bahasa Arab, bahasa Melayu berapa? Malah nak ngapa? Debor tengok lembu lagi. Okey, bahasa Melayu, payah dia. Ya Allah, terimalah korban si fulan, si fulan. Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita tengok dalam doa ni, Rasul katakan, ya Allah, terimalah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Jadi Rasulullah sembelih seekor kambing, seekor bigi-bigi, Rasul minta Allah Taala terima daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Jadi bermakna tengok kepada hadis ni, seekor kambing boleh berkongsi seorang dia dengan keluarga dia dan orang lain, sebagaimana Rasulullah berkongsi di antara dia dan keluarga dia. Lepas tu begitu juga untuk orang lain. Tapi kita kena faham, maksud perkongsian di sini bukanlah perkongsian dalam binatang korban itu sendiri. Kerana kambing seekor hanya untuk seorang sahaja. Lembu seekor hanya boleh berkongsi sebanyak 7 orang sahaja. Lebih daripada 7 orang tak sah, tidak memadai. Unta seekor boleh berkongsi sebanyak 7 orang sahaja. Dan ni Rasulullah kata terima daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan hadis ini diletakkan di atas perkongsian pahala. Maksud dia perkongsian pahala, ketika kita sembelih seekor kambing untuk diri kita, boleh kita berkongsi pahala korban kita saat itu dengan keluarga kita. Baik. Dan boleh juga kita berkongsi pahala tersebut dengan orang lain. Ada sebahagian daripada ulama dia kata hanya boleh berkongsi pahala dengan keluarga kita sahaja. Namun ada sebahagian yang lain, bukan setakat keluarga kita, orang lain pun boleh, kawan-kawan kita pun boleh. Begitu ada sebahagian ulama menyebut begitu. Baik. Manakala seekor kambing hujung seorang je. Seekor lembu boleh 7 orang, boleh 7 orang je. Lebih daripada tu tak boleh. Kurang tak apa. Dia 7 orang ni maksudnya sebanyak-banyak lah. Sebanyak-banyak 7 orang. 5 orang tak apa. 4 orang pun tak apa. 3 orang pun tak apa. 2 orang pun tak apa. Kadang-kadang ada orang tak faham dia kata ada kan seekor lembu 7 orang kan. Allah, jadi kita nak buat gebang lembu ni tahun ni. Dah apa? 5 orang je masuk. Jadi tak ada 2 orang lagi. Apa tak boleh buat je. Kongsi 5 orang. Bukan mesti buat 7. 7 tu sebanyak-banyak. Tu kita kena faham. Bukan 7 saat ni tu adalah mesti. Lagi dah cukup 7, lagi tu dah buat gebang. Ya ada orang gitu. Oh, dah berapa dah buat sebab dah cukup orang, dah cukup gu, ada 5 orang je. Apa buat je lah 5 orang, pakat 5 orang tu. Lepas tu cuma harga mahal sikit. Kalau kongsi 7 orang murah sikit, kongsi 5 orang mahal sikit. Gitu je lah. Boleh buat 2 orang pun tak apa. 3 orang pun tak apa. Baik. Paling banyak 7 orang. Lebih daripada 7 orang tak memada, tak boleh. Ada juga sebahagian daripada orang kita dia kongsi sampai ke 30 orang. 30 orang kongsi sampai ke 40 orang kongsi. Bukan dia 30 orang 40 orang. Ada kawan-kawan dia dia pakat kutip 10 riyal sebulan. Jadi cukup setahun kita buat gebang. Jadi geruk dia ni ada dalam 50 orang. Sebagai contoh. Ada 50 orang. Lepas tu cukup dia beli lembu seekor. Lepas tu berapa orang? 50 orang tu buat gebang. Mana boleh? Tidak memada, tidak jadi korban. Buat tu boleh ada masalah, boleh makan daging je. Korban tidak memadai. Kerana sebanyak-banyak perkongsian di atas seekor binatang hanya untuk 7 orang sahaja. Kalau nak buat juga, cara dia adalah apabila cukup dah pitih saat ni tu, hak yang 50 orang satu geruk saat ni tu, dia bagi kepada 7 orang. Bagi kepada 7 orang. 7 orang saat tu buat gebang. Lepas daripada 7 orang tu buat gebang, daging saat ni tu 7 orang bagi lah. Kalau dia tak mau bagi pun tak ada masalah sebab daging dia. Dia tak mau bagi tak ada masalah, orang bagi dah orang ke dia kan. Hak yang lain tu dapat pahala. Hak lain dapat pahala sedekah. Hak dapat pahala gebang saat ni tu orang hak yang buat gebang saja. Orang hak lain, hak gebang tu dapat makan daging, hak lain tak dapat makan daging kalau orang tu tak bagi. Ia dah paksa. Dah kan aku pipitih mungamu kena wia daging aku. Mana boleh dah mu dah kan. Minta mula buku siku lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi
فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan, maksudnya kelapangan dia mempunyai kemampuan. Orang tu dia mempunyai kemampuan. Okey, bagaimanakah ukuran kemampuannya? Kata ulama, ukuran kemampuannya adalah ada lebihan daripada keperluan dia dan keperluan orang yang wajib bagi dia nafkah dalam tempoh waktu wajib korban. Dalam tempoh waktu korban. Tempoh waktu korban hari raya 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah, 4 hari. Okey, katakanlah perbelanjaan yang diperlukan dia dan orang yang di bawah tanggungan dia dalam tempoh 4 hari saat itu 200 riyal sebagai contoh. Duit dia ada 1,500. Maka dikirakan dia mempunyai kemampuan kerana lebih daripada keperluan dia dalam tempoh waktu korban tersebut. Baik. Orang yang mempunyai kemampuan, tiba-tiba dia tidak melakukan korban, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Kalau cakap kita benda, jangan mari masjid, jangan mari surga untuk sembahyang hari raya. Oh, kalau gitu berat bukan ringan berat Ada kawan kita, ni kita buat contoh, kawan kita dia PT banyak tapi kerekut kalau bab agama ni. Kita kata demo dah buat gebang tahun ni, dah buat gebang, balik mula balik rumah, jangan mari masjid Warna taubat rasa hati, pas mati kali rasa hati berat hamba mari dari dak uri mari masjid dak mari surga. Benda nak ceritanya tuntutan melaksanakan ibadat korban adalah tuntutan yang cukup kuat dalam agama. Sebab itulah ulama mengatakan melaksanakan ibadat korban hukum dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut kuat di dalam agama, sehingga kan orang yang mempunyai kemampuan andai kata dia tidak melakukannya, maka menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dia telah melakukan perkara makruh. Bukan setakat melakukan perkara makruh, bahkan ada sebahagian daripada ulama iaitu mazhab Hanafi, mereka berpandangan bahawasanya dia telah melakukan perkara yang haram kalau sekiranya dia ada kemampuan. Cuma ukuran kemampuan dalam mazhab Hanafi dia berbeza dengan ukuran kemampuan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau mazhab kita kalau tidak buat, maka hukum dia adalah makruh. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibn Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Tetapi ramai di kalangan ulama-ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis mauquf. Ini adalah perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi orang yang ada kemampuan buatlah korban. Buatlah korban. Kerana orang yang tidak buat korban sedangkan dia mempunyai kemampuan, maka dia telah melakukan perkara makruh. Cuma selagi yang perlu kita kena sebut, dalam mazhab Imam Syafi'i, korban ni kadang-kadang sunnah kifayah, kadang-kadang sunnah ain. Sunnah kifayah dengan maksud orang tu kalau dia tu satu keluarga, semuanya mampu, tiba-tiba ada seorang sahaja yang buat, orang lain tak buat dalam ahli keluarga, maka gugur dah tuntutan daripada ahli keluarga yang tidak buat. Maksudnya apabila seorang buat dalam satu keluarga, maka ahli keluarga yang lain yang tidak buat tidak lagi melakukan perkara makruh. Itu maksud sunnah kifayah. Berbeza dengan orang yang tidak mempunyai keluarga. Orang yang tidak mempunyai keluarga, hukum melaksanakan ibadat korban untuk dia adalah sunnah ain. Maksudnya ditujukan di atas dia. Tidak buat, hukum dia adalah makruh kalau dia mampu, walaupun jirang tetangga dia buat. Baik. Seterusnya katanya wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidatul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qad dhubihat faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabah falyadhbah ala ismillah muttafaqun alaih.
Jundub bin Sufyan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahawa dia pernah menghadiri sembahyang hari raya ataupun dia pernah menghadiri hari raya Qurban bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menghadiri sembahyang sunat Idul Adha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang sunat hari raya haji bersama dengan Rasulullah. Itu maksud dia. Setelah selesai sembahyang Rasulullah bersama dengan sahabat, maksudnya setelah daripada Rasulullah selesai sembahyang, Rasulullah melihat ada kambing yang telah disembelih. Tubik daripada tempat sembahyang nak balik rumah, dalam perjalanan tengoklah ada dah orang sembelih binatang sebelum daripada selesai sembahyang. Awal dia sembelih. Jadi Rasul sembahyang hari raya, Rasul tak sembahyang di masjid. Rasul sembahyang di padang. Jadi apabila sembahyang di padang, jadi lepas daripada sembahyang, Rasul akan nak balik ke rumah dia. Jadi dalam perjalanan balik saat itu Rasul melalui lah kawasan-kawasan penempatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata lepas dari sembahyang Rasul dapati ada sebahagian daripada sahabat telah sembelih awal lagi kambing. Dok-dang nak selesai sembahyang bahan dah awal. Baik, benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum solat, hendaklah dia menyembelih kambing lagi sebagai gantinya. Kalau orang sembelih sebelum sembahyang, dak jadi korban dia. Ia adalah daging yang dimakan oleh keluarga dia, bukanlah ibadat korban. Kerana ibadat korban ada waktu yang perlu disembelih di dalamnya. Kalau sembelih sebelum daripada waktu tidak dinamakan ibadat korban, dan sembelih selepas daripada waktunya juga bukanlah ibadat korban, melainkan dalam hal-hal yang tertentu. Dalam hal yang tertentu, walaupun sembelih selepas daripada waktunya tetap ibadat korban. Sebagai contoh, ibadat korban nazar. Bila orang tu nazar untuk buat korban dengan seekor lembu, tiba-tiba habis gaya, dah buat korban lagi, sebab banyak nak sibuk sangat. Orang kata dah beli hari ni, esok sampai habis waktu, tetap dia kena buat korban tersebut. Maksudnya dia kena qada balik korban dia. Tapi secara umumnya, buat korban sebelum daripada waktu tidak sah, buat korban selepas daripada waktu tidak sah. Dia ada waktu dia. Waktu buat ibadat korban 4 hari. Yang pertamanya hari raya, hari ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Masuk waktu dia, akan datang kita akan bincang hadis. Masuk waktu dia adalah setelah daripada terbit matahari dan berlalu tempoh sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah. Daripada matahari terbit, berlalu tempoh sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah, maka masuklah waktu korban. Sembelih korban sebelum daripada itu jadi benda daging sahaja untuk dijamukan kepada keluarga, ia tidak termasuk dalam ibadat korban yang disyariatkan di dalam agama. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau orang sembelih sebelum daripada solat, hendaklah dia menyembelih sebagai gantinya. Sunat dia sembelih hak yang lain. Kerana pelaksanaan ibadat korban dituntut. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Jadi orang hak yang tak sembelih lagi, sembelihlah. Sebab itu adalah ibadat korban dia, tapi disembelih di atas nama Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya daripada perbincangan dan perkongsian kita pada malam yang mulia ini daripada hadis berkait dengan ibadat korban daripada kitab Bulughul Maram. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.